Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 16 hari bulan 10 2021 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum, surah yang ke-30, juzuk yang ke-21, surah 30, juzuk 21. Sambungan pelajaran kita bermula ayat 54. Ayat 54 iaitulah proses peringkat kejadian dan kehidupan manusia di atas alam ini, bermula daripada tak ada kepada ada, mati, hidup, mati, hidup. 4 kali. Hidup dengan mati, mati dengan hidup. Dia bermula dengan mati, berakhir dengan hidup. Kemudian tempoh kehidupan dunia ini sekejap. Sekejap ya. Ma labithu ghaira sa'ah. Dan permohonan maaf tidak diterima apabila sudah tamat tempoh dia, ataupun keuzuran yang tidak mantap. Orang kafir minta uzur, keuzuran itu tidak valid lagi, sudah tamat tempoh, ataupun keuzuran yang dia buat-buat reka yang tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, itu ayat yang kita akan bincangkan dalam siri ini insya-Allah. Kepada para jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 879. 879. Edisi lain cari ayat, carilah muka surat di mana ayat itu berada. Mudah. Baiklah para pelajar sekalian, kita mula baca ayat. Kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Tengok muka surat 879 ayat 54. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث
فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. Baik, para pelajar sekalian, kita balik kepada ayat kita 54. Ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah. Ini peringkat kejadian kita. Selepas berkeadaan lemah itu, ia menjadi kamu kuat. Boleh berlari sana sini, lompat sana, lompat sini. Boleh je. Setelah itu, ia menjadikan kamu lemah semula, serta tua beruban. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Dan dialah jua yang amat mengetahui lagi amat berkuasa. Ayat ini menceritakan kepada kita proses perjalanan kejadian manusia. Dia ambil di tengah dah tu. Para pelajar sekalian, dalam ayat yang lepas, Allah Ta'ala menyebut tentang dalil-dalil yang menunjukkan kepada keesaan, kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Min dalailil afaq, dalil yang duduk di atas, di sebelah ufuk, bahagian atas, iaitulah dalil angin dan awan. Angin dengan awan. Kemudian pada saat ini diturun balik ke bumi. Begitulah Allah Ta'ala ni guna semua dalil. Ada kalanya dia sebut tentang cakrawala, planet-planet, buruj. Ada kalanya diturun di bumi dengan bukit bukau, diturunkan laut dan sungai. Begitulah Allah Ta'ala guna pula dalam ayat ini dalil al-anfus. Tak usah cakap banyak. Usah ditengok kiri dan kanan, tengok awak sendiri. Daripada mana kamu datang, ke mana kamu pergi dan apa akan jadi. Maka dalam ayat ini detail Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang proses kejadian manusia. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah. Lemah kita ni, lemah daripada mana? Bermula daripada nutfah, air mani yang sangat lemah. Air mani ni kalau tumpah atas lantai, orang tak kutip dah, orang sapu je, basuh. Tidak kata, ni asal manusia ni, kita kena hormat. Ambil kain, comel-comel bekas untuk disimpan. No. Basuh. Ada juga ulama tafsir kata bermulanya kehidupan kejadian masa itu lemah. Keluar daripada perut ibu tak tahu apa. Kuat. Apa mata pun tak jelek lagi. Berapa bulan duduk dalam bedung. Dalam bungkus, dibungkus orang Kelantan kata bedung. Duduk tak bergerak apa pun. Lemah kita. Setengah ulama tafsir kata ya bertadi ba'da nafkhir ruhil janin. Bermula daripada dalam perut mak lagi, dalam janin, ketika janin lagi. Lemah. Yang pentingnya lemahlah. Tak usah duk cakap besar. Kita ni bermula dengan lemah. Daripada air mani, duduk dalam tembuni, duduk dalam rahim, dalam keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'f. Summa ja'ala min
ba'di dha'fi quwwah. Kemudian Allah Ta'ala jadikan kamu setelah kamu lemah tadi jadi kuat. Bila setelah keluar dari perut ibu, sudah jadi remaja kita ni, Allah, remaja ni boleh belaka dia. Dia mana duk fikir dengan tidur, dia mikir dengan main, lompat sana, lompat sini. Naik basikal, laki, jadi naik bukit, semua boleh belaka dia. Relax ya. Makan pun dia tak tanya. Ni daging ni, ikan ni, manis ke tawar? No. Bismillah, semua benda yang ada yang halal insya-Allah. Sebab apa? Dia belum ada lagi darah tinggi tak ada, kencing manis tak ada, lemah jantung tak ada, apa pun tak ada. Bismillah, tawakal Allah. Makan je lah. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah kata lepas pada kamu jadi pemuda, gagah perkasa, mulalah lemah balik. Kenapa tu? Berjalan bertongkak dah, sakit lutut, sakit pinggang. Dulu nampak gemuk, sekarang ni kenapa sekurus? Kencing manis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa syaibah, uban penuh dari kepala. Kalau tak sakit pun, uban tu tanda kita sudah tua, tuan-tuan. Kerana itu Nabi larang warnakan rambut uban tu dengan warna hitam semula. Dilarang. Kenapa dilarang? Limadha? Sebab apa? Supaya kita tak rasa aku ni muda lagi, lambat lagi nak ingat ke mati. Sebab apa lambat ingat mati? Sebab masih lagi rambut hitam. Satu lagi, takut kelentong orang perempuan. Pakcik ni berapa umur? Muda lagi, rambut hitam lagi tu. Padahal rambut sudah caknya kali keempat dah tu. Ini di antara hikmah lah kenapa uban itu tak boleh diwarnakan semula dengan warna hitam. Kalau orang ada uban tak suka tengok putih, boleh je kita buat warna hina. Hina, ada kata, inai. Ambil warna inai. Kan ada kan pakcik-pakcik kita tu, tok ayah kita tu, warna rambut dia warna inai tu, kuning merah tu. Tu boleh lah tu. Orang tahulah, ni rambut uban ni warna lagu ni. Warna hitam lah. Sebab dua sebab tadilah. Takut rasa masih muda, takut nak teka orang muda. Salah ke orang tua kahwin muda? Tak salah. Biar dia tahu awak sudah tua. Dia nak, dipersilakan. Mungkin dia nak tu kerana beberapa faktor lain. Orang tua tapi poketnya okey je, tebal, ataupun macam-macam ada, ataulah kita nak korek hati orang, itu bukan kerja kita. Allahu akbar. Dalam surah An-Nahli ayat 70 Allah kata, wa minkum man yuraddu ila arzalil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Allahu akbar. Bukan setakat uban, bukan setakat tua, ila arzalil umur, kepada umur yang hina, dia panggil nyanyuk. Allah Akbar. Tak tahu setelah dia tahu dulu. Dulu dia tahu semua maklumat dalam kepala otak dia. Kan? Pandai tahu, bak hal dunia tahu, bak projek tahu, bak semua dia maklumat. Tapi sekarang ni sudah tua, tak tahu apa. Baru je anak suap nasi makan. Kata orang, mulut pun tak kesak lagi. Tiba-tiba orang mari tanya, mak makan dah? Tak lagi. Budak ni mana tahu cara kaku. Masya Allah. Allahu Akbar. Salah satu daripada doa yang diajar oleh Nabi SAW, yang kita baca di akhir solat tu, tuan-tuan kena ingat doa tu. Salah satu daripada doanya, kita minta berlindung daripada arzalil umur, minta perlindungan daripada umur tua nyanyuk. Nyanyuk ni nyanyi belaka, nyanyi ke kita sendiri, buat nanya kepada anak cucu. Asyik duk merepek dia ni. Merepek dia tak tahu apa. Dia tahu marah dengan kita je.
Maka kita kena ambil baca doa, Allahumma inni a'udzubika an uradda ila arzalil umur. Aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada dikembalikan umur nyanyuk. Jadi budak semula. Masya-Allah. Mana dia punya doa? Baik, para pelajar sekalian, yakhluqu ma yasha. Allah kata apa? Yakhluqu ma yasha. Allah Taala yakhluq, mencipta apa yang dia nak. Nak kuat, nak lemah, ada budak lemah daripada awal pun ada. Ada anak kawan-kawan kita tu, masya-Allah, lepas lahir duduk di hospital. Duduk hospital je siang malam. Mak dia pula rajin duduk update status. Hari ni anak masuk hospital pula. Cuti dah kerja, tunggu anak. Nak kata apa? Daripada awal lagi Allah uji. Ada yang daripada kecil lagi sudah masuk IGN, kena tukar injap. Tak nanti makan kolesterol banyak. Sombak daripada awal lagi. Dulu dia panggil jantung berlubang dulu. Dulu masyhur benar budak-budak jantung berlubang. Sekarang ni tak apa dengar dah cerita jantung berlubang ni. Cerita jantung tersombak pula. Mari zaman Covid ni bukan jantung dah. Tak cukup pernafasan. Terpaksa ditidurkan. Nasallallahu salamah. Kita minta selamat lah. Baik. Allah kata, yakhluqu ma yasha. Allah Ta'ala ciptakan makhluk ni mengikut kehendak dia. Ya tasarrafu bi khalqi bima yurid. Allah Ta'ala buat apa yang dia nak bihasabi hikmatihi subhanah. Mengikut hikmah yang Allah ciptakan. Nak kata apalah. Wa huwal alimul qadir. Allah. Dan Allah lah jua yang amat mengetahui lagi amat berkuasa. Tak ada siapa boleh nak halang kuasa Allah. Yang kita bolehnya berfikir bagaimana nak memahami hikmah kebijaksanaan Allah Ta'ala dalam sesuatu perkara. Tengok ayat 55, tamaklah kita ayat 54 tentang proses kejadian manusia. Min dha'fin wa quwwatin. Mana kita hidup ni antara dua kelemahan, dua kali mati, kemudian dua kali hidup. Antara hidup tu dua kali lemah. Allahu Akbar. Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun. Dan semasa berlakunya hari kiamat, orang-orang yang berdosa akan bersumpah mengatakan bahawa mereka tidak tinggal di mana? Dalam tafsir pimpinan kata dalam kubur. Ada juga ulama lain kata di atas dunia. Kita duduk atas dunia dulu, malabisu ghaira sa'a. Sekejap je. Sekadar 1 saat je. Ataupun dalam kubur. Dia tidur lama dalam kubur tu. Orang dulu tidur berapa ratus tahun, 1000 tahun dah, tak bangun-bangun. Tapi bila masuk di akhirat esok, malabisu ghair, berapa saat, berapa ketika ya kita dalam kubur. Sebab apa? Di akhirat lebih dahsyat dia punya haul, huru-hara, ahwal yaumul qiyamah itu sangat dahsyat. Kita ni bila jumpanya lebih teruk lagi, kita rasa, oh, tadi teruk dah. Ya ni berat lagi. Itu kaedah. Allah SWT dalam ayat yang lepas ceritakan tentang al-i'adatu kal-ibda. Nak ulang balik tu lebih mudah daripada buat semula. Sama ya bagi Tuhan ya. Maka dalam ayat ini Allah cerita kepada kita kebangkitan semula. I'adah. Allah nak ulang balik kejadian kita lepas pada kita mati di akhirat esok. Lepas kita mati di akhirat esok, Allah Ta'ala nak ulang balik. Sebab apa? Kerana orang kafir dia dengar macam tak dengar je dia tu. Yang dalam ayat lepas tu.
Allah Ta'ala bandingkan dengan orang mati, orang tuli, orang buta, tak tahu apa. Sekarang ni bila sampai di akhirat, barulah dia sedar, oh ada sungguh yang Nabi cakap dulu betul. Yang ustaz duk baca ayat dulu sengoti. Apa boleh buat? Malabisu ghaira sa'a. Silapnya kita. Silap yang tak boleh nak diundur ke belakang. Maka apa ulama kata di sini, ulama tafsir kata wa yauma ta'til qiyamah, yauma taqumus sa'i, yauma ta'til qiyamah, pada hari berlakunya kiamat bersumpahlah puak-puak kafir, ma makathu min qabl ghaira sa'a. Kita tinggal atas dunia dulu beberapa tempoh je. Ada kata tinggal dalam kubur. Yang pentingnya mereka tu kata sekejap. Tempoh dunia, tempoh alam barzah dulu sa'ah. Sa'ah beberapa ketika saja. Allahul musta'an. Kita hari ni rasa kita lama hidup, rasa panjang umur, rasa macam-macam. Rasa tu macam-macam. Panjang umur, lama hidup, duduk sana duduk sini. Bila kena celuk di akhirat esok, tak ada lah faedahnya. Tu dia. Allahul musta'an. Kadzalika kanu yufakun. Demikianlah mereka, ai kazzabal kuffar, puak-puak kafir tu. Tak kira lah kafir Quraisy ke kafir mana ke. Yang pentingnya kafir tak mau beriman itu. Demikianlah mereka sentiasa dipalingkan oleh fahaman sesaknya dari memperkatakan sesuatu yang benar. Tengok nota di bawah kata, ayat ini serta dua ayat yang berikutnya mengesahkan sebahagian daripada keadaan-keadaan manusia setelah dihidupkan semula pada hari kiamat. Ayat ini dengan ayat ni, ayat yang kita akan baca nanti, Allah Ta'ala gambarkan kepada kita suasana Yaum Al-Qiyamah, suasana hari kiamat. Apa boleh buat? Jadi apa boleh buat? Puak kafir ni tunjuk bukti, tunjuk ayat, tunjuk itu, tunjuk ni pun mereka tak mau beriman. Di akhirat esok barulah menyesal. Kita di atas dunia di top 10 kata orang, 10 yang tertinggi dalam negara, orang paling kaya. Keluar di akhirat, malabisu ghaira sa'a, tak rasa apa. Di atas dunia dia berapa saat je. Ruginya kita. Walhal dia duduk atas dunia dia panjang umur 80, 70 tahun. Dengan jutawan berjalan dengan helikopter. Tak berjalan dengan kereta dah. Helikopter. Allahu Akbar. Tapi apa boleh buat? Di akhirat esok semua tu kecil belaka. Ada dalam hadis Nabi SAW, orang yang paling teruk kena seksa atas dunia ni, dengan miskinnya, dengan seksaannya, bila sampai di akhirat esok, masuk je dalam nikmat syurga, orang tanya dia, berapa lama, berapa tak ada rasa apa. Tak ada apa-apa atas dunia ni, relax. Orang yang paling kaya atas dunia dulu, paling hebat, paling berkuasa, sekali kena celuk dalam neraka, dia kata tak pernah rasa nikmat apa atas dunia dulu. Allahu Akbar, para jemaah sekalian. Itulah hakikat sebenar perjalanan hidup kita. Kalau kita tak buat persiapan di sini, di mana lagi kita nak bersiap? Baik. Sikap orang mukmin, orang panggil telinga litah kau. Dia dengar benda tak baik, orang tegur selalu. Ini sifat orang mukmin. Telinga litah kau apa dia? Hidung pacak. Mudah sensitif. Dengan benda. Tengok ayat 56 ni, Allah Ta'ala gambarkan sifat orang mukmin. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ. Dan bagi menjawabnya
nak betul balik kefahaman puak kafir kata ma labisu ghaira sa'ah. Kita duduk atas dunia ni sekejap. Jawab dia orang mukmin. Berkatalah orang-orang yang berilmu serta beriman, laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Demi sesungguhnya kamu telah tinggal menurut undang-undang yang terkandung dalam kitab Allah sampai ke hari kebangkitan semula. Lama mu duduk tu. Bukannya sekejap. Berkata ahlul ilmi, ulama-ulama, sama ada di kalangan malaikat yang jawab, komen balik kepada kata-kata puak kafir kita duduk satu saat itu, satu kumpulan. Ada katanya para nabi, ada kata ulama al-umam, ada juga kata orang mukmin yang beriman. Jadi mereka ni bila dia dengar orang kafir cakap, dia komen, lah bukan satu saat. Lama juga kamu tinggal atas dunia dulu, tapi kalau nak banding dengan akhirat, betul lah satu saat. Jadi orang beriman kata, hari ni, hari kiamat ni sebenarnya lama dah duduk. Fahaza yaumul ba'si. Fahaza yaumul ba'si. Maka inilah dia hari kebangkitan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dulu. Mu ingat tak? Mu duk bertengkar, tengking, berlawan dengan Nabi. Mu ingat tak? Lawan dengan ustaz pendakwah tu cakap ada kiamat. Mu ingat tak? Oh, dia pun rewind balik. Betul, ada ustaz kata mati hidup semula. Kita kata mati jadi tanah. Hadzahu. Fahaza yaumul ba'ts. Ini harinya. Walakinnakum kuntum la ta'lamun. Tetapi kamu dari dahulu lagi tidak mau mengetahui kebenarannya. Apa boleh buat? Tahu hari ini tak ada faedah dah lah. Hari ini laisa waqtul amal, waqtu insaf, al-yawm yaumul jaza. Hari ini hari menerima balasan, bukan hari penyesalan. Bila hari penyesalan, lah ni, atas dunia ni. Kalau kita nak menyesal, sekarang. Jangan tunggu sampai di akhirat baru nak menyesal, ya Rabbi. Lah, sudah tidak ada penyesalan pada saat itu. Allahu Akbar. Jadi para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat terakhir dalam perbincangan kita ini. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. فَيَوْمَئِذٍ, maka pada hari itu tidak berguna lagi bagi orang-orang yang zalim sebarang alasan yang mereka kemukakan untuk melepaskan diri. Mafis faedah. Arab kata mafis faedah. Tak ada faedah. Apa dia tak ada faedah? Nyesal ya Rabbi, kami ingat dulu mati tak hidup balik, sekarang ni hidup balik, tak usah duk cakap. Kami dulu macam-macam kami lah dulu. Kami dulu percaya dengan Nabi. Tapi Abu Jahal pula khianat. Kami dulu percaya dah ustaz cakap, tapi ni geng-geng ni geng. Geng-geng apa ni, puak-puak LGBT ni mari duk kacau kita, contohlah. Ataupun geng apa saja. Maka pada ketika itu Allah kata la yanfa' ma'ziratun. Tak ada faedah lagi kamu duk minta uzur. Kamu cari alasan-alasan, la, tidak ada faedah. Sebab apa? Akhirat itu darul jaza, bukan lagi darul amal, bukan lagi waktu untuk beramal, untuk menyesal, untuk insaf, untuk ini tidak ada untuk lagi. Bahkan wala hum yusta'tabun,
dan mereka pula tidak diberi peluang untuk bertaubat, minta maaf, minta istighfar untuk mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Tak ada apa dah. Nak beriman ke, nak taubat ke, nak menyesal ke, al-ana, sekarang, now, learning, bukan tunggu akan datang. Baiklah para pelajar sekalian, ayat ini menceritakan kepada kita bahawa di akhir esok Allah Ta'ala tak terima lagi permohonan maaf orang-orang kafir, dan mereka juga tidak diminta supaya bertaubat lagi. Tak ada dah. Yang mereka akan dihumban ke dalam neraka, na'udzubillah, dengan sebab dosa yang mereka jaga. Para jemaah sekalian, kita sekarang ni masih berada atas dunia. Pintu taubat masih terbuka. Luas pintu taubat, tuan-tuan. Bila pintu taubat tertutup, apabila nyawa sudah dihalkum, nyawa di sini, taubat tak terima dah. Minta nak balik semula ke dunia, Tuhan tak hantar balik. Minta nak menangguhkan kematian, la yuakhir. Allah Ta'ala tak ada walaupun seminit. Di sinilah ilmunya kita para jemaah sekalian. Ilmu yang kita belajar inilah ilmu motivasi keimanan kepada kita, supaya jangan bertangguh-tangguh lagi. Jangan tangguh untuk beribadat. Jangan tangguh untuk bertaubat. Jangan tangguh untuk menambahkan ilmu dan amal. Kalau tidak, rugi kita, tuan-tuan. Duduk atas dunia, peluang telah diberi. Terutama pula Allah Ta'ala pilih kita berada di negara kita ni, negara Malaysia, yang aman damai. Aman damai ya kita hidup ni. Yang duk bergolak tu di muka kuala je. Nah, orang kata bergolak tu di muka kuala, tapi air tenang kat bawah ni. Sama je, tukar orang tu, tukar orang ni pun. Yang dapat kerja, kerja lah. Yang tak ada kerja, tak ada kerja juga. Ya, cuma musim Covid ni begitulah suasananya. Sekali dibuka, sekali ditutup. Sekali dijarak, sekali tak jarak. Begitulah keadaan. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, kita pun kita pergi kepada tamatlah ayat yang kita nak bincang, iaitu ayat 54 sehingga 57. Sekarang ni kita masuk kepada sesi mencari faedah, mengutip faedah untuk dijadikan panduan dalam hidup kita. Itu dia panggil ilmu tadabbur, supaya kita semua dapat hidayah Al-Quran ini. Kitab bimbingan ini kitab yang sangat besar untuk mendidik kita menjadi orang yang baik. Alhamdulillah. Yang pertama, Al-Fawaid At-Tarbawiyah. Beberapa faedah dari sudut pendidikan. Yang pertama, peringkat umur manusia ni daripada kecil, baby, radhi' dia panggil. Kemudian mari kanak-kanak, remaja, muda, lepas tu dia baru umur dewasa. Jadi biasanya dia akan bagi orang muda ni sehingga umur 40 tahun. Hatta balagha asyuddah. Umur matang orang kuat ni umur 40. Sebab tu orang umur 40 ni cukuplah laranya, kena fikir untuk masa depan lah pula. Masa depan kita sendiri tu. Masa depan atas dunia ni apa kita nak buat? Ada rumah dah umur 40, belum lagi. Masa depan untuk akhirat dah siap dah. Daftar pergi haji dah lagi. Jadi kita kena, dia panggil umur perubahan. Baik,
kata di para ulama, ba'dal arba'in ya'khudhu ibnu Adam fin nuqsan wa dha'fin. Selepas umur 40, selepas umur 40, anak Adam ni mula menurun. Dia panggil turun dah. Dia punya kekuatan tu mula nak berubah dah keadaan. Dulu gigi comel, kata orang makan sendi, ayam tu kerak-kerak gitu ya dah. Sekarang ni dah mula goyang. Itu tadarus. Maknanya manusia tu, kekuatan manusia ni baina dha'faini. Di antara dua lemah. Lemah yang pertama, gagah sampai 40 lebih, lemah balik. Wa hayatuhu baina mautaini. Kehidupan manusia antara dua kematian. Mati yang pertama belum jadi, mati yang kedua masuk kubur, kemudian hidup terus sampai ke syurga. Amin. Itu dia panggil umur 40. Balagha arba'ina. Balagha asyuddahu. Sebab itu majoriti para nabi Allah SWT beri kepada dia lantik jadi rasul ketika umur 40. Sebagaimana baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah lantik dia bila? Umur 40. Cukup umur 40 tahun terima wahyu yang pertama. Ada juga nabi sebelum 40 jadi nabi pun ada. Tapi majoritinya begitu. Dia panggil umur matang. Kita umur 40 ni jangan duduk larau lagi lah. Ni dah umur pencen. 60 pun larau lagi. Jangan. Kita kena break setakat mana yang ada itu. Yang kedua, faedah yang kedua. Qauluhu ta'ala, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin. Berapa kali Tuhan ulang dalam ayat ini dha'fin. Cuba tengok. Tuan-tuan hitunglah. Ini ilmu apa ni? Dia panggil ilmu tadabbur. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin. Sekali. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Boleh je Tuhan kata thumma ja'ala min ba'dihi quwwah. La. Allah ulang balik dha'fin. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Tambah satu lagi. Lemah beruban. Maknanya kita hidup ni antara 3 kali kelemahan, 3 kali dha'f. Itulah yang dikatakan hidup kita ni antara 2 lemah. Hidup kekuatan kita tu antara 2 lemah. Hidup kita antara 2 mati. Allahu akbar. Jadi yang kedua belah habis lagi. Min hikmatihi ta'ala. Di antara hikmatnya Allah nak suruh nampak kita ni lemah. Jangan sombong, jangan takabur. Itu je. Kalau kita lupa kita lemah, dia tagha wa takabbar wa tajabbar. Orang yang akan jadi sombong, angkuh, besar kepala dan macam-macam lagi. Bila kita rasa kita lemah, kita rasa macam-macam lah. Pengalaman hidup lah dalam ilmu dakwah ni. Pengalaman hidup. Anak ni kalau pergi Kuala Lumpur ni, sampai orang ingat kita duduk KL. Tak. Saya bukan KL, saya duduk di KK, Kuala Krai. KK Kuala Krai. Bukan Kota Kinabalu kan. Kita duduk di KK, pergi KL sebulan sekali. Sampai-sampai dia orang isi, Masya Allah, tabarakallah. Turun kapal terbang, turun di Subang tu, ataupun KLI, dah ada jadual kuliah maghrib. Sudah ada, siap. Lepas Isya ada orang nak jumpa. Pergi pula. Pagi Sabtu bermula kuliah subuh. Tengoklah macam-macam gila masjid. Ada masjid wilayah, ada masjid Muaz, ada masjid yang regular lah, yang tetap. Masjid Sayyidina Abu Bakar di Bangsar. Selepas tu jam 8.30 sehingga 10.30, 2 jam kuliah perdana kita mengaji kitab di Masjid Negara. Habis 10.30 pukul 12 kuliah pula sebelum zuhur di Masjid Bulak. Habis Masjid Bulak rehat, lepas solat zuhur pukul 3 sampai asar ada kuliah pula di USJ.
Lepas asar, rehat seketika, kemudian lepas maghrib ada pula 5-6 kali. Ataupun ada kalanya ada seminar pula lepas zuhur tu. Allah. Kita kata Masya Allah, masa tu boleh je isi jadual. Tapi bila sampai umur 50 ni, oi, cakap dengan admin kita, sahabat-sahabat kita yang menyusun jadual, slow sikit slow sikit, kena ada waktu kailulah. Baru kita, terasa sikit. Baiklah, itulah realiti kehidupan lah. Ini pengalaman dalam hidup. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz makan suplemen apa boleh kuat? Kata tak ada suplemen. Suplemen kitanya kekuatan jiwa nak menyampaikan ilmu. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala berkati. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada lagi tip lain tapi saya tak nak cakap sini. Takut balik kena marah pula, susah kita. Ya. Dr. Muhammad Radhi, Hafizahullah Ta'ala, dia cerita Syekh alim di Madinah ni, tua dah, 60 lebih dah, umur 70. Tiba-tiba nampak semangat balik mengajar. Dia tanya Syekh, Isyil hikayat, apa hikmahnya tuan Syekh nampak mengajar pula? Dia kata, Muhammad, orang Arab ni tak panggil nama panjang, dia panggil nama Muhammad. Dia kata, setiap umur 10 tahun meningkat, kita kena tajdid balik. Contohnya, umur 50, kena tambah seorang lagi, yang baru. Baru dia panggil tarjih hayawiyah, hidup balik, aktif balik. Umur 60, baru pula. Barulah dia, baiklah cakap tu dulu. Sanad dia ada dengan Dr. Radhi. Wallahualam. Baik, saya pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga baru ni. Yang ketiga, Allah kata apa? Yauma taqumu sa'ati yuqsimu ma labisu ghairi sa'ah. Kadzalika kanu yufakun. Tengok dalam ayat kata, kadzalika kanu yufakun. Demikianlah mereka sentiasa dipalingkan oleh pahaman sendiri. Ayat ini mengajar kepada kita khuluqun, anna zalika khuluqun takhallaqu bihi. Perangai kita ni, akhlak kita ni, dia ikut kebiasaan hidup kita. Kasajiyati, seperti kebiasaan kita hidup atas dunia dulu, macam itulah. Jadi kalau atas dunia ni kita hidup, waktu kita muda kita hidup dengan suasana yang telus, cakap benar, tak cakap bohong, kita amanah, jujur dengan orang, maka dia panggil akhlak itu dipergilatkan, diperkasakan, barulah dia jadi saji yang mana jadi satu sebati dengan hidup dia tu. Allah sebut di sini, orang kafir itu kadzalika kanu yufakun. Atas dunia ni mudah engkar, sombong, takabur, demikianlah keadaan kamu. Na'udzubillah. Jadi bagi orang yang kita orang beriman kena sabar, jangan diangkuh, jangan sombong, sebab itulah dia akan jadi tabiat kita. Belajarlah ilmu akhlak. Allahu akbar. Yang keempat, wa qala allazina utul ilma. Dengar ni. Penting ni ayat ni, yang keempat ni. Tuan-tuan tanda. Ayat yang keempat, wa qala allazina utul, ayat 56. Berkatalah orang punya ilmu. Kata di ulama tadabbur, az-zahir annal mu'minina yasma'un. Orang mukmin dia dengar, puak kafir duk balas sama dia. Kita duk atas dunia satu saat je, satu ketika je. Balas. Maka orang mukmin langsung engkar. Laqad labistum. Kamu sebenarnya tinggal lama banyak dah, 60, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun atas dunia. Itu kumpulan kita. Kalau kumpulan Nabi Nuh dulu, 1000 tahun. Sa'ah yang kamu cakap. Maknanya ini dia panggil adabun islamin rafi'. Sifat orang mukmin, dia tak boleh dengar benda yang salah. Sifat orang mukmin sajiyatuhum, tabiat dia semula jadi, dia dengar benda tak betul, dia kena perbetulkan. Jangan jadi syaitan bisu. Kita ni bimbang hari ni jadi syaitan bisu. Dengar,
Tak mau. Tak mau cakap. Sebab apa? Takut orang marah. Orang marah ni suka ke tak suka? Tuan-tuan dan puan-puan para pelajarnya istiqamah dengan majlis tadabbur kita ni. Sekali awak post ke geruk kena marah, koyak tak koyak? Koyak dah dah. Tapi sifat orang mukmin tidak mudah koyak. Mesti menyatakan kebenaran. Al-haqqu yuqal. Kata-kata yang benar itu diperkatakan. Orang tak peduli tak apa. Yang pentingnya dua sebab kita kena cakap yang benar. Sebab yang pertama apa dia? Sebab yang pertama, kita nak nyatakan yang benar biar masuk dalam telinga orang. Aku pernah dengar ada ustaz cakap benda ni mungkar. Benda ni tak baik. Mana ada engkar daripada orang. Baru kita rasa. Sebab yang kedua, selesai tanggungjawab kita. Wa ma 'alaika illal balagh. Tugas kamu menyampaikan. Orang dengar, tak dengar, peduli, tak peduli, itu dia punya pasal. Tapi kita dengan Allah, selesai tanggungjawab. Kita dengan Allah selesai tanggungjawab dan kita telah sampaikan kepada orang bahawa yang dia buat itu tak betul. Mungkin dia tak terima hari ni. Mungkin dia terima 2 tahun lagi. Mungkin dia terima 10 tahun lagi. Ana jumpa seorang sahabat. Dia ni baguslah. Dia menentang benda-benda yang dia rasa tak betul. Tapi bila dia kaji. Dia kata Masya Allah, ulama-ulama kita ni. Ulama-ulama salafus soleh ni besar jasa dia. Mereka lah yang telah menyekat pintu-pintu lorong kerusakan agama ni. Kalau tidak orang rempuh masuk. Mereka ibadat yang tidak diajar oleh Nabi. Maka kadang-kadang lama baru orang fikir ada. Jangan sabar tuan-tuan. Teruskan perjuangan. Dan jangan mudah koyak. Sifat orang mukmin menegur. Tengok dalam ayat ni. Di akhirat esok orang mukmin ni kerja dia tegur lagi. Tak betul tu. Masya Allah, tabarakallah. Yang kelima, wa qala allazina utul ilma wal iman. Yang berkata itu siapa? Orang yang ada ilmu dan ada iman. Maka kata ulama, ini pentingnya kita belajar ilmu. Kalau bercakap tak ada ilmu, rugi kita. Al-ilm wal iman. Iman saja ada tanpa ilmu, tak nak gerak. Nak ada ilmu dan ada iman. InsyaAllah kita selamat. Yang keenam, kita masuk ke fawaid ilmiah pula. Tapi sambunglah nombor tu. Yauma taqumus sa'ah. Pada hari berdirinya kiamat. Kenapa kiamat itu nama dia sa'ah? Satu saat. Sekejap. I'laman biyusriha alaihi subhanahu wa ta'ala. Nak menyatakan nama sa'ah tu, kiamat tu nama dia sa'ah. Maknanya benda tu sekejap ya Tuhan. Tukar daripada alam ni kepada alam akhirat. Menunjukkan bahawa benda tu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Tuhan bukan kata Tuhan mikir macam mana nak hidup balik ni. La. Sa'ah. Israfil tiup dia punya serunai, boom, balik bangun semua orang yang ada dalam kubur. Yakhrujuna minal asdasi sira'an, keluar daripada kubur berlari cepat. Kumpul di mahsyar. Allahu akbar. Sa'ah. Sa'ah ni banyak makna. Jam pun makna dia sa'ah. Jam mana sa'ah? Hadhihi sa'ati. Jam. Sa'ah. Kiamat sa'ah. Saat ketika saat juga. Sebab itulah bila orang buat jam besar di Mekah, dia tulis nama Burjus Sa'ah, menara jam. Itu makna asal yang Tuhan dia nak. Tapi ada orang pergi tafsir menara kiamat. Sa'ah ke mana kiamat? Sebab apa? Menara besar ini tanda kiamat. Nabi sebut dalam hadis, ya tatawaluna fil bunyan. Orang-orang badui berkaki ayamnya buat binaan tinggi-tinggi. Tuhan duk bina tinggi-tinggi di mana tu, di Dubai, di negara Arab ni.
asalnya kaki ayam tu, geng-geng pekor kambing tu dululah. Sahrak duduk di padang pasir. Baik. Yang ketujuh, manakah ilmu yang benar? Laisal ilmu fil haqiqah. Ilmu yang betul-betul yang benar ni ilmu yang datang daripada Allah, yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia panggil ilmu berdasarkan kepada fitrah kejadian manusia. Sebab itulah bagi anak, orang yang nak berubah menjadi baik, berubah nak jadi orang yang soleh, tak usah cari kitab pelik-pelik tuan-tuan. Tak perlu cari kitab yang pelik, yang ajaib. Cukup dengan kita belajar kitab hadis, kitab Al-Quran yang mengumpulkan tentang bab ni. Seperti kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi kumpul semua daripada Quran, daripada hadis, semua bab. Nak ikhlas ada di sini. Tawakal di sini. Sabar ini bab dia. Semua ada. Tapi kita tak seronok, kita suka cari kitab-kitab yang pelik-pelik. Martabak tu, martabak ni, sebab sedap cakap. Orang Kelantan kata buat sedap kecek. Hak sebenarnya ni yang betulnya sumber asli. Pernah sekali kita dengar penceramah dalam TV, selebriti dia panggil. Ana ni bolehlah sebut selebriti je, tak mau dah kita. Dia sebut lagi hak lama-lama dia tu, ustaz ni penceramah TV, saya tak payahlah penceramah. Penceramah apa ni? Ceramah YouTube ya boleh lah, penceramah live. Dia cakap, bila nak cakap tentang akhlak, cakap tentang John sana, John sini. Kata apa John? Nabi SAW, sahabat Nabi model, ulama-ulama salafus soleh sudah. Kenapa kita pergi cari orang-orang yang kemudian buat banyak kerja? Ambil yang asli. Kalau kita ambil yang kemudian ni, pro kontra mesti ada. Sebut nama ulama ni, oh ulama ni gini, akidah dia begini, pahaman dia begini, terjebak dengan wahdatul wujud, terjebak dengan batiniah, macam-macam. Jadi kita ambil yang asal tu. Tak usah cari ulama kemudian. Kalau kita ada. Tapi kalaulah benda-benda baru, penemuan baru, vaksin ini dibuat oleh sekian-sekian, nak sebut nama John, nak sebut nama apa ni, okey lah. Nak cakap apa okey dah kata. Sebab benda baru. Ni kadang-kadang kita terjemah yang anak rasa tak sedap lah terdengar terjemahan ni. Oh tuan-tuan, bila sahabat mari bertanya, ya Rasulullah, boleh tak gini-gini? Nabi kata okey je. Bila Nabi kata okey je? Tak ada okey. Nabi tak kata okey. Nabi kata na'am. Bala. Terjemah Melayu lah. Ya, Nabi kata ya, boleh. Tapi kadang-kadang kata Nabi kata okey. Hey, bila Nabi cakap okey? Terjemah orang putih tak? Bukan terjemah tu. Maaflah. Jangan pula kata, kolok lah abang anak ni. Konservatif sangat orang tua ni. Tak. Lah, tapi kita cakap di alam realiti kehidupan. Kenapa nak pergi cari yang kemudian sedangkan yang awal ada? Kita kata, sebab itulah kata ulama, la yuslih hazil ummah illa, tidak baik umat ini kecuali apa yang sudah baik di generasi yang pertama dulu. Sehingga ulama salah kata, kalau generasi pertama itu bukan agama, kemudian itu bukan agama juga. Kita masukkan dalam agama. Itu jadi masalah kita hari ini. Yang duduk tak habis-habis perbincangan ni, kita kan inilah. Kan ini. Baiklah. Itu baru 7. Yang ke-8 lah. Yang ke-8. Wa qala alladhina utul ilma wal iman. Berkatalah orang yang ada ilmu dan iman. Ayat ini hujah ke atas Mu'tazilah. Mu'tazilah ni, dia kata iman tu kena usaha semata-mata, bukan anugerah daripada Allah. Kita bagi kitanya Ahlus Sunnah ini anugerah dan juga usaha. Dua-duanya sekali ada. Itu pahaman. Tuan-tuan kadang-kadang dia, saya sebut Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, itu ulama geng-geng pahaman-pahaman yang silap daripada tersasar daripada Ahlus Sunnah yang awal dulu. Zaman kita ni macam-banyak lah, anti hadis lah, liberal lah, sekular lah, berapa dia, banyak lah dia punya nama-nama baru ni. Baik, yang ke-9, Allah katakan wala hum yusta'tabun.
Tak ada lagi. Tuhan tak suruh lagi orang bertaubat. Bila? Di akhirat. Kenapa? Akhirat darul jaza, laisa darul amal. Akhirat esok tempat nak menerima balasan, bukan nak mencari alasan. Maka Tuhan kata tak payah taubat dah hari ni. Taubat pun tak ada apa dah. Memang malaikat akan campak awak dalam neraka. Na'udzubillah. Kecuali orang yang beriman, kalau dicampak dalam neraka pun, insya Allah dengan syafaat Nabi, syafaat orang mukmin, dibersihkan mereka daripada kotoran dosa, masuk dalam syurga nanti. Yang terakhir para jemaah sekalian, dalam ayat itu kata walahum yusta'tabun. Ayat ini mereka tidak diminta taubat. Dalam ayat Fussilat, wa in yasta'tibu fama hum minal mu'tabin. Jadi kalau mereka tu bertaubat pun mereka tak, kata orang, kata di kenapa sekali kata tak ada taubat, sekali kata boleh. Jawab dianya ikut keadaan. Mana nak minta taubat penuh tak adalah. Tapi mungkin mereka nak taubat tapi taubat itu sudah tidak diterima. Sebab itulah kita baca ayat kiamat, ada katanya tak boleh cakap langsung, ada kata mereka bercakap. Jadi dua waktu ini berbeza keadaan. Dua waktu berbeza dia punya keadaan. Baiklah para pelajar sekalian, cukuplah kita dulu untuk kali ini. Kita sudah ada 10 faedah. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, mungkin siri yang terakhir dalam surah kita ini, InsyaAllah, iaitu bermula ayat 58. Kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.